Dia cakap aku, dia kata apa yang kita takut itulah Tuhan kita. Sebab kita ni hanya takut pada Tuhan je, pada Allah je. Kalau hang takut selain pada Allah, maknanya dia menjadi Tuhan kau. Itu yang dia sebut Tuhan mereka. Bila boleh syuting lah? Agak-agak MKM bagi tak kita syuting dalam masa dekat ni? Bagi, tapi tak tahu bila kena buka. Sebab dah kecoh-kecoh orang dah desak ni, boleh ke? Ni kan banyak kesan juga lah. Buat diri aku juga sebenarnya. Dia tak boleh syuting, tak boleh kerja. Tapi kadang orang tak faham. Orang fikir kita ni bila kita desak-desak kan, kita minta, bukan desak pun, kita hanya minta untuk kebenaran, untuk kita boleh bekerja, cari makan. Orang salah anggap. Orang cakap kata kita ni artis, pelakon, banyak duit. Banyak duit kan, buat apa kau nak sibuk-sibuk, tak cukup-cukup lagi ke? Nak cari harta dunia ni kan, nak cari duit kan. Dia orang cakap benda-benda macam tu kan. Macam aku rasa itu macam satu penghinaan jugalah. Macam secara halus dia orang macam menghina kita lah, pekerjaan kita. Sebab mungkin cara dia orang tengok tu lain. Dia orang nampak macam apa, ini benda yang enjoy, fun, hiburan. Hiburan untuk dia orang lah, tapi untuk kita bekerja. Tapi itulah. So tanggapan ni lah, tanggapan orang terhadap kita ni, kau rasa macam mana? Dia orang tak faham ke apa? Mungkin dia orang tengok dalam industri yang kita buat ni, lakonan ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan apa yang dikeluarkan di TV ataupun di filem, orang yang terlibat dalam tu adalah orang yang popular, kaya dan sebagainya. Berduit. Tapi sebenarnya itu hanya permukaan dia je, belakang dia tu besar lagi. Banyak orang yang bekerja di belakang tabir tu besar lagi. Jadi mungkin bila PKP macam ni, yang depan ni sebahagian je yang efek, tapi yang belakang ni keseluruhan tu efek sebenarnya. Keseluruhan tu efek. Setuju. Sebab yang nak menguruskan seorang yang berlakon tu, berpuluh lagi kru. Daripada menjaga makanan sampai ke menjaga pakaian tu, yang diorang tu yang terjejas. Yang sebenarnya mungkin sebelum ni bayaran untuk diorang tak banyak mana pun. Dan diorang memang mengharapkan projek tu sentiasa ada. Bila terhenti macam ni, semua. Dan kebanyakan je orang yang bekerja macam kita ni tak ada simpanan. Kebanyakannya nak simpan macam mana? Sebab gaji pun tak besar kan, kau spend habis, bayar bil, bayar apa, sewa rumah, bayar bil, belanja dapur apa semua habis lah. Sebab ada juga macam handy, macam kru-kru yang ni kadang-kadang income dia orang berapa je satu projek, mungkin 2,000 dapat. Tu tak tahu lah, tapi tahulah tak besar mana. Macam orang bekerja yang biasa dapat gaji bulan-bulan tu. Cuma bezanya yang itu tetap. Yang ini berisiko, boleh terhenti bila-bila masa. Itu je. Yalah. Dan bila kita bercakap soal artis, pelakon popular pelakon popular ada duit. Tapi ada juga pelakon yang tak popular. Tadi kita cakap pasal kru kan, tapi ada juga pelakon ni memang pelakon macam kau. Kau berlakon, kau rasa kau popular tak? Tak. Susah tak dapat job? Susah agak. Masa tak PKP pun susah dapat job kan. Masa PKP lagilah tak ada job. Shooting yang betul-betul shooting lah kan. Satu production yang berterusan berhari-hari, berminggu-minggu, tanya sama pokok, itu last saya. Lepas tu tak ada shooting lah. Kalau ada orang tengok dekat TV tu, apa ke projek Against Underworld ke, itu yang dulu dah habis lama baru keluar. Ini orang tak faham. Kadang orang tengok dekat TV ni diulang-ulangnya. Kau tak tengok lagi cerita tu. Cerita tu padahal dah keluar 3 tahun lepas, diulang balik pada tahun ni. Dia tak tengok lagi, dia tengok macam projek tu baru. Baru je aku tengok dia ni, baru je berlakon kat TV hari tu, takkan tak ada duit. Contoh macam Gangster Underworld kan, yang dua kita dah lupa sebenarnya kita ada berlakon dalam tu kan. Sampai dah keluar baru aku ada berlakon cerita ni. 2018 rasa hujung 2018. Ya kot. Lama lah. Ni dah 2021 dah. Tapi baru keluar 2021. Ini orang tak faham. Dan pelakon-pelakon ni pula yang tak popular ni bayaran dia tak mahal pun.
Mungkin lah. Mungkin lah. Ke kau dapat mahal, kau Tak boleh. gaji kau sama dengan pelakon popular. Itu confirm tak. Sebab yang level macam saya ni lah kan, pelakon bukan bertaraf selebriti, berstatus selebriti, kita tak boleh nak keras sangat pasal payment. Kita tahu engkau boleh diganti bila-bila masa. Jadi kita boleh, kalau rendah sangat kita minta up sikit je. Tapi nak lebih daripada tu, macam saya, ada lagi orang lain yang boleh gantikan watak saya tu. Jadi kita tak boleh nak terlalu tegas sangat. Lainlah kalau macam engkau memang perlu di situ. Okey. Contoh okay, TV station minta. Ya, TV station minta. Selalunya yang popular lah. TV station minta pun kadang kita tak tahu. Dia tak bagi tahu TV station minta. Jadi kita pun takut juga dengan benda tu. Jadi benda-benda tu. Macam saya pun ada juga TV station minta. Okey, contoh TV station minta tapi director tak minta. Jadi kita tak boleh, sebab kita tahu kalau kita berkeras dekat sini nanti akan sampai ke sini. Oh, yang ini kita tak mampulah, ada option lain. Ada. Jadi kena relax-relax aja. Dan kadang-kadang director nak pula, penulis skrip nak kita TV pula tak nak. TV tak nak. Kan, TV pula tak nak. Ataupun kalau filem, producer pula tak nak. Saya rasa abang tahulah benda ni sebab abang daripada dulu tak, aku berhadapan lagi lama dengan saya kan. Tapi okey je. Tahu benda ni sama je maknanya. Tapi yalah, maknanya benda tu bagi aku yang kadang-kadang kena ada juga, maknanya kena ada ini dah lama orang minta. Apa dia? Fix price ataupun harga shilling. Ceiling price, maknanya kau tak boleh ada had dia lah. Maknanya kadang-kadang tu sebab ada setengah tu melampau bro. Ada setengah tu melampau yang kadang-kadang bajet tu dah kata macam 500 kata. 500 katakanlah sehari 500. Okey. Memang dah ada dah bajet tu, tapi dia orang kadang-kadang dia pergi dekat kau, dia akan kata minta macam Lloyd 300. Dia kena letak rendah sikit lah dulu. Mana tu kalau kita okey dengan tu, on lah. Macam tu lah kan. Okey. Macam mana tadi? Fix price tu? Harga ceiling. Maknanya kita minta supaya ada harga ceiling kan. Maksudnya harga ceiling tu kita yang tetapkan? Tak. Maknanya ini tak tahulah siapa yang kena tetapkan. Aku pun tak bagi kata finance ke apa ke, tapi mesti ada satu badan yang akan tetapkan benda ni. Macam pelakon dia ada grade-grade dia. Ikut watak ataupun ikut grade ke, ikut watak ke, apa ke. So dia mesti ada berapa. So supaya benda ni tak jadi game lah. Faham tak? Game yang orang boleh main harga-harga. Kadang-kadang ada setengah orang terdesak tu RM100 pun dia ambil. Contoh sebab terdesak sangat nak pakai duit kan? Kita tak boleh salahkan dia. Nak beli susu anak lah apa semua kan. So dia letak, orang offer 100 pun dia ambil. Ini penetapan, maknanya untuk pelakon ekstra berapa, untuk pelakon second supporting berapa, supporting berapa, main berapa. Maknanya yang harga yang harga lantai dia lah. Harga lantai dia. So kalau hang nak deal nak lebih tu, itu pandai-pandai hang lah. Kalau hang rasa macam hang nak minta lebih kan, sebab hang rasa hang ada nama lebih walaupun hang main supporting, tapi nama hang dah besar. So hang nak harga lebih daripada harga lantai yang dia letak. Katakan harga lantai ni 1000 kata untuk supporting, katakanlah 1000. So hang nak minta 2000 kan. Boleh lah hang deal lah dengan production. Maknanya dia boleh tak bayar hang 2000, tapi harga lantai tu mesti kena tetap, tak boleh bawah pada tu. Itu maksud aku. So supaya benda ni jadi lebih proper lah kan. Taklah ni kan, taklah teruk. Saya memang tak pernah tegas sangat tentang harga. Saya rasa lah saya tak pernah tegas. Tapi pernah juga macam sekali tu saya tengah drive kan, bincang sambil drive lah, loudspeaker kan. Lepas tu cakap okey boleh. Berapa hari, sekian hari, okey macam mana bayaran. Bila dia sebut bayaran tu, masa tu saya diam. Drive dekat highway plus daripada kampung nak balik ke Semenyih. Diam. Macam saya tahan sedih sebenarnya, macam nak mengalir air mata. Sebab harga yang dia cakap tu itu harga ekstra. Harga ekstra kita tahu kan, ini maksudnya ekstra yang betul-betul ekstra. Harga tu. Tapi untuk watak supporting. Untuk watak supporting. Yang maksudnya ada karakter. Yang kau kena bermain karakter. Engkau tak boleh datang situ letak muka je, duduk minum orange kat belakang, tak, bukan macam tu. Ada karakter yang kita kena bawa untuk support cerita tu. Bila dia sebut harga tu, mula-mula saya sedih. Sedih betul. Sebab dalam dada tu
Lepas tu saya cakap dekat orang yang offer tu, dia pun diam sebab dia tahu macam saya tak selesa masa tu. Dia cakap tak apalah, macam tu je lah. Okey lah, macam tu je lah bro. Macam tu je lah, awak tahu kan keputusan saya. Okey bro, minta maaf terima kasih ya. Tamat kat situ. Saya tak kata tak nak, dia pun tak cuba untuk upkan ke apa ke? Upkan lagi sebab dia tahu dia tak boleh up. Dia tak boleh up dan dia tahu saya tak boleh sampai nak ambil benda macam tu. Jadi habis kat situ. So bagi aku tapi apa yang saya sedar masa tu, dia buat saya insaf. Sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Saya cakap kat dia saya, faham. Engkau bukan siapa-siapa lah. Itu bila orang offer kau macam tu, harga pelakon tambahan yang tak ada basic, tak ada apa benda pelajaran tentang lakonan, orang offer, maksudnya kau sedar lah engkau tu bukan siapa-siapa dalam industri. Kau kena berusaha lebih lagi. Itu buatkan saya insaf masa tu. So itu macam tadi tu kau kata, maknanya dia orang tengok macam boleh ganti lah. Kalau kau tak nak, ada ramai lagi orang, aku boleh cari orang lain lagi untuk bawa otak ni. Sebenarnya saya takut sikit nak cakap tentang isu ni. Saya takut sebab contoh macam Mirul kan. Mirul kawan kita dia agak lantang. Tapi kita boleh dapat tahu ada production yang agak macam berkira sikit nak ambil Mirul sekarang sebab Mirul terlalu lantang. Okey, saya pun takut macam tu. Banding saya dengan Mirul, saya ni lagi tak ada apa-apa. Saya banyak kali bila fikir kalau nak cakap tentang benda ni, bila orang tanya, bukan tak ada orang tanya sebelum ni. Tapi saya fikir kalau aku bercakap ni, orang akan fikir lain dah. Production akan fikir Aloy dah start suara pasal benda tu. Saya tak nak cakap benda tu. Tapi hari ni perbincangan ni nampaknya jadi secara tak sengaja saya dah terjebak. Tapi bagi aku benda ni dia orang tak boleh marah apa. Kita bukan ni kita bercakap. Hang tak pernah apa maknanya secara lantang untuk menuntut hak hang, maknanya kan. Tapi bagi aku hak engkau tetap kena tuntut untuk cakap. Hang tak boleh rasa takut tentang benda ni. Sebab bila selagi kita ada rasa takut tu kan, selagi itulah kita akan dihantui. Kan, dihantui oleh diorang. So bagi aku benda ni yang apa lantang tak lantang ini bukan isunya. Isu ni harus cakap. Sebab benda ni adalah apa kesan dia pada diri kita. Kan? Bukan kita melawan. Bukan kita maknanya ni macam aku pun kadang-kadang bukannya aku letak harga tetap yang aku letak tak boleh. Boleh bincang lah. Boleh bincang, kita still boleh bincang. Tapi kalau mengarut sangat, itu terpulang pada kita lah untuk ambil atau tak. Kalau kau rasa benda tu macam mengarut sangat harga, macam kau buat tadi, betul lah untuk tak ambil benda tu. Tak ambil. Sebab bila kau ambil, sebab kita nak bekerja bro. Bila kita bekerja, bila kita pergi kita nak pergi kerja lama ni, nak duduk satu camp dengan dia orang. Betul. So bila benda-benda jadi, kita jadi tak best. Kita rasa kita kena pura-pura dan bila kita dapat payment tu, kita tak agree dengan payment tu, kita kerja pun tak best. Nak bangun pagi nak pergi kerja pun rasa macam rasa macam kena game, rasa macam tapi kita nak buat betul-betul. Tapi kita nak buat betul-betul. So bagi aku tak ada isu pun. Betul, macam apa K-Mirror pun tak ada lah isu sangat. Ada lah satu dua production orang stay panggil dia juga untuk berlakon yang mana yang dah Mirror dah ada kelas dia sendiri. Yang mana yang apa yang pernah bekerja dengan dia, yang pernah ni, dia tak ada isu pun pasal K-Mirror. Dia tahu. Lagipun Mirror pun dah menang pelakon apa pembantu terbaik Asia Tenggara. Southeast Asia. Orang terjaga. So benda-benda macam tu. Tapi itulah, ini awards pasal award pula. Kadang-kadang popularity dengan awards ni, kadang-kadang aku tengok tak balance tau. Dia memang tak seiring. Tak seiring. Kadang-kadang award tu tak bernilai untuk menentukan jumlah. Kadang-kadang kau menang banyak award sekalipun, bersusun-susun atas almari kau pun kan, payment kau stay rendah compare dengan yang popular. Sebab popularity itu kita kena faham sebabnya permintaan khalayak untuk tengok yang popular tu. Dalam bab tu saya tak boleh nak kata apa, sebab dia letakkan benda tu balik kepada faktor bisnes tu. Walaupun orang ni banyak award, tapi bila keluar rating jatuh. Itulah dia. Dan bagi aku pula, saya tak tahulah rating tu jatuh ke tak, itu andaian saya je. Bagi aku pula benda tu yang popularity ni, bagi aku benda yang bukannya ini kita tengok balik 80s 70s, kita tengok zaman dulu kita kaji dulu yang dulu apa semua ni, diorang popular kerana filem itu, kerana projek itu, kerana kerana barang itu. Bukannya
Diorang. Bukan diorang. Contoh macam Produk tu adalah filem, bukan pelakon. bukan pelakon. Pelakon tu menumpang populariti projek itu atau filem itu. Itu yang dulu semua berlaku begitu. Kan, tapi sekarang zaman mungkin sebab media sosial. Zaman media sosial. So dia orang dah melihat dari segi populariti dulu. Kan, bagi aku pernah argue benda ni. Argue dengan producer tentang isu ni, sebab bagi aku lepas tu tak semestinya kau popular boleh boom. Ada juga pelakon yang popular tapi tak boom. So semuanya about marketing, dan marketing itu harus dilakukan oleh production, bukan oleh pelakon itu sendiri. Kalau ikut dulu pelakon ni, aku dengar cerita Rosnani. Ni apa? Rosnani Jamil. Mak si Malisa. Yang cerita. So macam mana dia orang ni Saloma ni, dia cerita pasal Saloma. Bukan Rosnani. Apa? Mak Melissa Saila. Mak Melissa Saila. Bukan Rosnani Jamil. Jamil yang ni anak Mariani. Mariani. Rosnani ni apa ni anak dia director tu. Jamil laki dia. Ni apa Anwadi Jamil. Okey. Di Jamil tu laki dia. Aku selalu silap dua orang ni. Berani. Okey, berani cerita pasal Saloma. Okey. Macam mana dia orang jaga Saloma ni? Maknanya nak pergi mana-mana tak boleh bebas. Kau tak boleh pergi shopping ke apa ke, naik kereta ada driver bawa ni, bila turun. Sebab apa? Dia eksklusif. Dia jadi satu bintang filem ni, jadi eksklusif yang orang tak boleh senang-senang jumpa, orang tak boleh senang-senang nampak. Apa semua. Maksudnya apa? Abang nak macam tu? Tak, bukan abang nak maksudnya pelakon tu perlu macam tu. Dulu sepatutnya macam tu. Kalau untuk nak jadikan dia dulu sebab dulu tak ada media sosial. So bila keluar majalah sekali-sekala orang akan bila dia pergi buat road tour semua orang akan tengok. Sekarang kalau orang jumpa artis pun orang tak heran dah. Hari-hari boleh tengok dekat Instagram dekat ni. So dunia berubah. Kita kena akui, tapi kalau kita sendiri, adakah kita sanggup duduk dalam kepompong yang macam tu? Apa dia? Yang eksklusif, yang dikontrol tu. Kalau saya peribadi tak sanggup. Yalah, betul lah. Kita sebagai ni, kita nak kebebasan, kita nak bergerak. Dia orang pun tak sanggup. Dan dia orang sendiri pun waktu tu rasa tekanan. Betul. Dia orang rasa macam tak ada kebebasan nak pergi mana, tak boleh. Dia orang rasa macam terkurung, macam hidup tapi tak hidup. Macam dia orang rasa benda dia orang nak free kan. Tapi sekarang kalau nak buat macam tu pun tak boleh. Tapi apa yang aku cuba sampaikan adalah dari sudut benda tu, maknanya macam mana production tu jaga artis untuk supaya bila filem dia keluar, orang pergi tengok boom. Sekarang bila ada media sosial, dia jadi murah. Jadi murah, maknanya artis buat media sosial, cakap hari-hari upload gambar dia orang, aktiviti dia orang, buat ni apa semua tu. Orang dah tak ada apa yang special. Macam orang kata bogel lah. Orang pakai baju tu yang tutup semua, kita tengok kan, imaginasi macam-macam kita bayang. Tapi kalau dah buka semua tu, dah tak ada apa dah. Kan, tak ada benda yang apa tersembunyi lagi dah. Semua dah nampak terang-terang gitu, tak ada something yang mahal lah. Itu bagi aku. Itu pendapat abang lah. Itu pendapat aku. So kalau production nak menumpang populariti pelakon untuk jual filem tu, bagi aku benda tu tak boleh dijadikan alasan. Itu kerja senang lah. Jadi kerja senang. Itu yang argue aku dengan producer. Aku kata kau nak buat kerja senang je ni. Kau ambil pelakon popular, kau harapkan follower dia akan tengok cerita ni. So kau tak payah nak buat marketing. Sedangkan marketing itu sebahagian daripada kerja filem tu, kerja bikin filem tu. Kan? So ambil kerja senang lah maksud aku. Tapi kalau tanpa mengkritik sesiapa, ada juga trend yang saya perasan. Boleh? Kita producer ambil pelakon popular untuk senang menjual, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan pelakon popular tu tak nak promote sangat projek tu. Apa pasal tak? Pasal? Kan? Jadi sebab dia orang rasa yang aku dah marketing bukan bahagian aku. Aku tak dibayar pun untuk buat marketing. Kau ada marketing department. So marketing department lah yang buat kerja. Kita orang cuma boleh macam apa, boleh swap-swapkan je. Boleh macam apa, bantu-bantu untuk promotekan benda tu kan? Tapi bukan kita create sendiri marketing tu. Cuma keuntungannya bila ada fan club tu lah. Fan club tu yang lagi bersemangat untuk promote. Tak apalah, benda tu tak ada isu pun sebenarnya. Maknanya tak ada isu pun. Okey je. Okey je, kita okey je. Kan? Kita tak ada isu dia ni dapat mahal, aku tak ada pun.
Tak ada satu masalah pun benda tu. Cuma kat sini adalah penyelarasan. Kita melihat dari segi jurang. Okey, betul. Kita siapa dapat mahal kita tak cemburu. Tak cemburu, tapi jurang ni jurang terlalu jauh jurangnya antara yang popular dengan tak popular. Macam kita dua pun ada jurang juga. Okey lah. Tapi tak lain. Award banyak. Aku tak popular juga. Aku tak popular. Tapi aku ada award. Sebab ada orang lagi popular daripada aku. Aku tak popular juga, tapi maknanya income aku tu tak standing dia orang. Tak standing. Tapi lebih pada kau. Aduh. Ya, tapi kita anggap itu tu rezeki masing-masing lah kan. Allah bagi itu rezeki pada dia orang. Okey, itu satu. Okey. Lagi satu. Mungkin ada pelakon yang level abang, level kita jauh ni. Abang kat sini, saya kat sini, yang popular kat sini. Tapi bila ada pelakon level abang offer harga level saya, Guana apa? Tak pernah jadi kat aku lagi. Sekarang siapa interview siapa, nampak? Tak, mak saya tak pernah jadi kat aku lagi. Benda tu. Aku tak tahulah kalau ada yang berlaku, tapi aku dengar-dengar ada lah. Ada. Pelakon-pelakon senior yang dapat kadang-kadang dapat offer yang macam ekstra, yang baca kat surat khabar lah. Bukan ekstra macam harga pelakon macam saya lah. Ada yang dapat macam harga ekstra bro. Pelakon ada isu baru-baru ni yang macam siapa nama pelakon-pelakon veteran yang pernah popular dulu sekarang dah veteran, dah umur pun macam demand dah tak ada lah maksudnya. Umur pun dah macam 60 macam tu so dia orang ni kadang-kadang dapat ni arwah dulu kan ni arwah siapa nama Aziz Sata. Ada isu orang nak bayar dia RM50 satu hari. Tak boleh lah tu. Kan. So benda-benda yang macam ni lah maksud aku. Benda-benda yang macam ni yang tidak menghargai orang-orang lama ni. Itu dia dah jatuh macam menghina agak tu. Kan. Kita tu pelakon tu akan rasa terhina sungguh. Penghinaan untuk dia. Itu bila maksud dia aku. letak yang itulah. So sebenarnya perbincangan kita hari ni adalah nak bercakap soal jurang itu. Jurang. Ingat tadi nak cakap pasal PKP. Yalah pasal PKP lah. PKP ini menambahkan lagi. Pelakon yang yang popular, yang gaji puluh-puluh ribu, PKP ni tak bagi kesan sangat untuk dia orang. Lagipun dia orang ada duta produk lagi ni, income dia orang still ada. Tapi pelakon macam kau, kesan gila. Kesan gila satu daripada segi belum tanya dah cakap dah. Tak apa. Cakap. Satu kesan tu daripada segi kewangan lah. Stop. Kan kita dapat sebelum ni kau pun dah jadi tukang kebun sekarang. Tukang kebun. Mesti rumput apa benda semua kena buat benda tu kan. Okey, dia stop. Kewangan tu terus stop, terus tak masuk. Sebelum ni masuk tapi bukan penuh setiap bulan. Kita tahulah bila ada syuting 3 hari 4 hari barulah kita ada payment untuk tu. Jadi boleh cover sampai hujung bulan. Macam sekarang ni stop teruslah. Sehari ke 2 hari, 3 hari, 4 hari ke 7 hari langsung tak ada langsung, itu stop. Satu lagi kecelaruan daripada segi kita punya jadual. Contoh, sebelum PKP ada satu projek yang nak jalan. Okey, kita rancangnya shoot yang sepatutnya pada minggu pertama PKP. Dan bila benda tu dah tindir dengan PKP, terus tak boleh jalan yang ini. Kemudian kita kena tunggu yang ini ni, yang kita dah tanda tangan nak start lepas habis bila boleh syuting nanti. Betul. Tapi yang ini ni yang patutnya kita nak dah habis projek ni, ada lagi satu yang kita dah bincang. Dah clash dah sekarang. Jadi daripada patutnya kita rancang, okey lepas habis ni alhamdulillah ada lagi yang tu, lepas tu sekarang semua dah jadi 3 layer macam tu ibaratnya. Kita hanya boleh pilih satu je nanti. Mana yang jalan dulu. Jadi kat situlah daripada segi jadual kita dengan dari segi kewangan. So maksud engkau sebelum PKP yang kedua ni kan, waktu PKP pertama dia buka kejap syuting kan. Kau sempatlah shoot kan. Buka sejak. Sempat shoot adalah mungkin 1-2 projek kau sempat shoot. Tanya sama pokok tu lah. Satu projek je. Itulah satu projek. Dengan Cerai Aran Arif Zulkarnain. Itu pun saya 1 hari je, tak banyak mana pun. Itu 1 hari je. Bayaran pun 1 hari je. Bayaran 1 hari je lah. So tapi semua yang panggil yang saya shoot sebelum ni alhamdulillah harga dia orang okey. Sebab mana yang saya tak shoot tu harga tak okey, saya tak shoot lah. Okey untuk hang lah. Okey untuk saya lah. Kalau untuk abang macam alah ini pun kau nak ambil. Bro, ini je aku boleh pergi bro. Jadi yang mana saya pergi tu dia orang tak ada apa-apa dengan saya lah, okey je. So engkau tak ada simpanan lah waktu untuk PKP 2 ni? Sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada. Lebih kurang macam tu. Aku alhamdulillah ada lah sikit simpanan. Sebab tu aku pun macam
ni juga macam tak adalah macam benda tu jadi macam serabut beruk sangat. Kan sampai terpaksa jadi tukang kebun lah pergi. Betul kan? Maknanya terpaksa apa jadi apa Grab driver ke apa ke untuk deliver food ke apa untuk cari makan kan. Alhamdulillah ada tak banyak. Tapi lepas lah untuk aku bayar bil, kita kena jimat-jimat sikit lah. Jimat. Sebab tak tahu lagi bila akan dapat. Bila lagi akan dapat. Tapi saya tak adalah sampai level melarat. Saya okey je. Tapi daripada masa tak ada buat apa tu, buat je lah kan. Tapi kau kata tak ada simpanan, macam mana kau nak ada ni dah berapa dah lebih sebulan dah. Payment akhir itulah. Payment akhir itulah. Maksud simpanan yang betul dalam bank tu tak ada. Payment akhir yang saya dapat tu itu yang kita belanja sikit. Dah habis lah sekarang ni macam tu lah. Dan bila satu lagi saya tambah, tadi kita tak dapat shoot, tak ada. Lepas tu nanti bertindih, ada juga benda yang saya dah buat. Saya dah buat contoh skrip, tak dapat payment. Okey, yang maklum semua tahu hal ujian Mak Daud itu semua orang dah tahulah. Tapi ada juga yang saya dah tulis skrip dalam episod apa sepatutnya dibayar bila saya siapkan first draft. Okey, first draft dah siap tapi tak dibayar lah. Sebab tak boleh shoot ke, tak dapat kontrak daripada TV ke. Itu benda tu lah. Dan sepatutnya benda tu tak berlaku sebab macam saya tidak bekerja di bawah station. Saya bekerja di bawah production kena bayar lah tapi kan? Kita nak berkeras pun tak boleh sebab production pun ada masalah dia yang kita pun tak tahu sebesar mana masalah dia tu. Itu satu hal lagi. Jadi tiga benda tu lah efek kepada saya. Itu tapi hal yang ketiga tu pun berlaku bukan pada engkau juga. Aku pun pernah lalui juga benda-benda macam tu. Yang lama-lama aku dah macam senyap je lah. Kadang-kadang ada buat projek yang sekupang pun tak dapat. Sampai sudah. Buat teater apa semua sampai dah habis sampai sekarang. Aku rasa dah lebih 20 tahun dah kot projek tu. Kenapa boleh senyap? Tak ada duit. Tak, kenapa abang senyap kan? Tak, kita minta, pergi minta, tak ada duit sampai kau dah macam minta sedekah. Tapi kau nak buat apa? Dia kata tak ada duit. Takkan kau nak pancung kepala dia? Itulah. Jan. Walaupun dia duduk rumah besar, bawa kereta besar, dia kata tak ada duit. Kan tapi ada orang yang bawa parang. Tapi ini aku cerita aku cerita bukan sekarang. Dulu masa aku macam baru-baru habis belajar kan. Itu masalah dia kan. Amron tu dikenali sebagai angry young man. Kan. Kenapa tak angry young man tu? Angry dalam karya aje. Kat luar ni aku ni pecinta. Okey. Itu ajalah sebenarnya aku nak discuss ni benda ni sebab kat luar sana tu ramai orang tak faham. Kan? Tak faham macam isu terbaru macam Ibu Fauzanawi. Dia cakap yang dia sanggup nak jumpa Agong, sanggup jumpa PM. Asalkan kita boleh shoot. Orang maki hambun dia bro. Cakap macam-macam, aku baca, aku tak boleh baca habis komen tu. Kan? Aku rasa benda tu macam menghinakan, menyedihkan kan pemikiran yang macam ni kan. Sebab orang tu bukan minta kerja untuk dia seorang. Bila dia cakap betul. Bukan untuk dia. Kan dia bercakap pasal rantaian ni. So bila bukan artis yang terjejas ni, yang bawah-bawah lagi ni. Lagi banyak terjejas. Lagi banyak terjejas yang kadang anak tak makan apa semua ni, duit tak ada kan. Yang rumah kena keluar rumah. Kan rumah sewa tak bayar, kena halau kan. Dan dia orang tak ada saluran pun nak bercakap. Tak ada saluran nak bercakap kan. Siapa nak dengar dia orang cakap kan. So kadang-kadang macam ibu ada juga dulu pun artis-artis popular ada bercakap benda-benda ni. Bukan dia orang bercakap untuk diri dia orang. Dia bercakap pasal rantaian ni. Rantaian tu. Dan itu yang aku rasa benda ni yang menyedihkan lah bagi aku. Sebab sedih sebab dia orang ni bangsa kita. Satu agama, satu bangsa dengan kita, bercakap benda-benda yang dia orang tak fikir dulu. Tak boleh fikir ke benda-benda macam tu. Kenapa kau harus serang orang tu secara individu? Kerana orang tu minta untuk boleh kerja. Bukan untuk dia, tapi untuk semua orang boleh bekerja. Itu. Dan aku kecewa lah sebenarnya benda tu. Sebab tu aku yalah, aku tanya kau bab-bab tu. Saya juga kecewa sebab PKP ni ada berlaku ketidakadilan dalam pelaksanaan tu. Sistem ekonomi dibuka tapi ada sebahagian tutup, ada setengah buka pilihan. Saya tahu perindustrian menyumbang KDNK terbesar dalam negara kan, daripada semua tu.
Sebab tu dia ada kluster pun dibuka, dibuka kan? ya. Sedangkan shooting tak ada kluster, kan? Shooting pun teringin nak ada kluster, kan? Pasal malam boleh, pasal malam boleh. Kita shooting tak boleh. Tapi isu ini aku dah dapat tahu. Ada Mak London ada keluar statement baru ni, dah keluar Harian Metro. Sebab Finas tak hantar SOP katanya. Kan, jadi FDM yang hantar SOP waktu nak hantar SOP dah tanya, kata tak ada apa-apa dari Finas. So FDM hantarlah. Dan kata hari ni Isnin kejap lagi kot akan buat pengumuman pasal boleh syuting atau tak. Tapi maknanya kat sini kenapa Finas lambat bertindak pula? Kenapa tak sebab selepas bersuara. Selepas Mak Noor Al-Japri. Baru benda ni yang saya tahulah. Kenapa tak sebelum ni dah buat? Kenapa sebelum ini tak mohon SAP, sebab yang lain-lain boleh buat kerja sebab dia orang minta dan dia orang serahkan SOP-nya. Sedangkan kita dah amalkan dah SOP tu sebelum ni. Maknanya yang waktu PKPB tu, waktu PKPB tu kita dah apply dah SOP ni dan memang terbukti berkesan, tak ada kluster. Aku pergi ni dia orang sembuh habis ni satu badan. Cerita apa? Aku buat ni Bahadon Black. Satu badan dia pakai yang racun macam tu. Sembuh satu badan sampai tapak-tapak kasut apa semua. Elma Fatimah siap buat swab test pelakon-pelakon dia apa punyalah nak jaga kan, punya nak jaga kita dan tak nak tutup periuk nasi set kita ni memang orang tak boleh keluar. Kita masuk kat itu, tiap kali kita masuk, kalau kita keluar, even kita keluar pergi isap rokok ke ataupun keluar pergi tandas kat luar tu, nak masuk balik kena spray. Tak masuk balik bangunan tu kita kena lalui prosedur tu balik macam mana pertama kali kita masuk. So betapa dia orang jaga benda ni. Dan siap di production hire pula orang lain untuk tugas dia untuk jaga benda tu. Meningkatkan kos juga. Ingatkan orang kalau siapa yang tak pakai mask, tengah pakai dia buka kejap dia lupa nak pasang balik ke, dia akan ingatkan, dia akan letak mask pakai. Dia macam ada polis dekat set tu untuk jaga kita orang semua. So sebab tu tak ada kluster dalam syuting. Tiba-tiba sekarang aku tak boleh salahkan MKN. Sebab MKN dah minta dia SOP tu. Semua company apa syarikat-syarikat apa semua ni kena hantar SOP tu macam mana dia orang nak buat benda ni. Tapi sebab tak ada orang hantar, so benda tu ialah yang kita ni mengharapkan kita tak boleh hantar sendiri. Kita mengharapkan yang orang atas lah. Orang badan-badan yang menjaga inilah. Setakat boleh bersuara di media sosial je lah. Bising-bising je tu. Macam tu je lah. Itulah. Dan yang bersuara ni pun sebenarnya mewakili yang golongan yang tak boleh bersuara. Yang tak boleh bersuara juga. Macam Mak Noor tu dia tak adalah impact dia sangat PKP ni. Mak Noor kaya kot. Tapi dia bercakap itu soal bukan untuk dia. Kru-kru dia. Kru-kru dia yang bekerja ni yang ada, dia tahulah sebab kru-kru dia masalah akan kontak dia lah sebab dia macam bos lah. Yalah. Akan kontak dia dari kata duit tak ada lah, mengadu pasal tak boleh bayar, tak boleh bayar sewa rumah lah. Padahal benda-benda tu bukan pada dia patutnya. Bukan dia yang bantu. Dia ada persatuan, ada perbadanan kan. So ini yang orang pertikaikan sebenarnya. Cuma kalau dapat pemain industri lain bersuara pun bagus juga sebenarnya. Yalah, itu yang sampai tu apa dah keluar apa dia orang buat petition. Petition untuk sign untuk sampai ke level tu lah. Betapa punya marah. Hang bacalah setiap Mak Noor, setiap kali Mak Noor up status hang baca komen baca. Ramai tu. Tahu. Ya semua tu kru. Semua kru, semua yang bekerja yang bila tengok klip profile tu, ni Mamat ni jaga audio, Mamat ni jaga Andy, jumpa kat set. Sebab dia orang macam kata, dia orang tak ada suara, nak suarakan macam mana, dia orang sapa. Dia orang bising-bising pun orang buat tak kerti lah. Dia kena ada orang-orang yang ni dia sikit. Mengharapkan director ni untuk director, DOP, orang yang head of department lah. Kalau boleh artis bersuara pun bagus juga. Artis jadi takut. Sebab kes dulu bila macam dia saya pun takut. Bila dia orang start bersuara, benda orang hantam dia balik. Dia bukan berani, nama je wancai dalam kes gangster tu, bayar. Tapi takut. Aku pegang prinsip ni sekarang takut pada Allah je. Aku tak takut pada semua benda. Betul? Dengan coronavirus ni pun aku tak takut. Makhluk Allah aja tu. Allahuakbar. Makhluk Allah tu virus tu. Betul. Nak takut apa? Kita ni lebih tapi mulia. berjagalah kan. Allah cipta kita ni lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Even malaikat sekali pun sujud kot. Iblis je yang tak nak sujud. Betapa mulianya kita ni. Allah cipta. Hang nak takut pula dengan, hang tahu tak virus tu takut dengan kita. Betul. Takut
Dia takut dengan kita. Tapi sebab dia nampak macam kita takut kat dia, dia jadi berani lah. Cuba hang kena berani dengan dia, dia pun takut. Macam setan lah juga ni. Benda tu tak payah kata setan, manusia pun sama lah. Kalau kita takut dengan orang tu dia akan menghantui kau lah. Ada orang cakap dengan aku ni lah dia ni peringkat guru-guru jugalah. Bukan biasa-biasa lah. Dia cakap kat aku, dia kata apa yang kita takut itulah Tuhan kita. Sebab kita ni hanya takut pada Tuhan je, pada Allah je. Kalau hang takut selain pada Allah, maknanya dia menjadi Tuhan kau. Itu yang disebut Tuhan mereka. Dalam Quran dia cakap, aku bawa engkau di hadapan Tuhan mereka. Tuhan mereka banyak, Tuhan mereka duit, orang atasan, producer boleh jadi Tuhan hang. Kalau hang takut dengan dia. Itu maksud aku. So jangan takutlah Roy. Kalau hang rasa hang benar untuk bercakap, hang cakap. Melainkan kalau benda tu fitnah. Hang cakap ni hanya kerana niat hang tu untuk nak jatuhkan orang, cemburu dengan orang ni, jadi hang nak fitnah dia, cakap benda tak elok kat dia. Itu tak boleh, itu setan namanya. Okay guys, itu saja perkongsian untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video-video yang di masa akan datang. Assalamualaikum.